Sana sini apa yang berlaku dalam minggu ini. Kita mulakan dengan cerita ini. 1.86 juta ringgit diperuntuk Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan bagi menyantuni dan membantu golongan mualaf. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Naim Mokhtar berkata, bantuan meningkat setiap tahun kerana peningkatan jumlah mualaf dan beliau berkata demikian selepas menghadiri Konvensyen Mualaf Peringkat Kebangsaan tahun 2023 yang dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri di Institut Latihan Islam Malaysia di Bangi. Dan seterusnya juga berkenaan kerajaan bercadang memperkenalkan literasi keuangan sebagai modul khas dalam program latihan khidmat negara 3.0 PLKN. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, ia bagi mengekang generasi muda, khususnya generasi belia, terus terlibat dalam masalah bangkrap. Beberapa pendekatan mesti dilakukan untuk mengatasi kadar kebangkrapan insolvensi dapat ditangani. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penutupan Konvensyen Literasi Keuangan Belia Kebangsaan 2023 di Shah Alam. Dan seterusnya, Kementerian Pendidikan memperkenal bidang pengajian berkaitan kenderaan elektrik hybrid di Kolej Vokasional Pengerang Johor, perintis pelaksanaannya pada tahun 2026. Selain itu, Timbalan Menteri Pendidikan menyatakan memandangkan kecerdasan buatan berpotensi besar dalam dunia pekerjaan, co-kurikulum berkaitan turut berteraskan teknologi tersebut. Manakala kaedah pelaksanaan insentif kerjaya madani akan ditambah baik. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata ia bagi membolehkan lebih ramai pekerja sektor gig dapat menghadiri latihan disediakan. Usaha itu perlu kerana tahap penyertaan melalui program tersebut masih rendah walaupun telah dilancarkan sejak April. Kira-kira 1.1 juta rakyat Malaysia yang terlibat untuk ekonomi gig, dan usaha untuk membolehkan mereka beralih ke industri formal perlu diberi perhatian serius selain memastikan mereka mendapat perlindungan sosial. Itu saja SPM Sana Sini untuk keseluruhan minggu ini kita bawakan bersama dengan anda pada pagi ini. Kita terus bersama dengan Syuaida untuk perkongsian segmen berikutnya. Silakan Syu. Terima kasih Ismail untuk perkongsian daripada SPM Sana Sini. Sekarang ini kita beralih ke slot yang seterusnya untuk bercakap berkenaan dengan kesihatan mental, di mana ini merupakan perkara penting sebenarnya untuk kita memberikan kesedaran kepada anda semua tentang peri pentingnya untuk kita turut menjaga kesihatan mental kita yang pada akhirnya nanti boleh membawa maut jika tidak dijaga dengan rapi. Jadi hari ini untuk bercakap dengan berlanjut berkenaan kesihatan mental bersama dengan Nur Afifah Cik Ahmad Tontowi selaku pengerusi Malaysia Mental Care Association MeCare. Puan Rifah, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih bersama kami hari ini di studio untuk kita bercakap berkenaan dengan kesihatan mental ini. Okey, untuk pengetahuan anda semua, sebenarnya Oktober ni istimewa. Setiap tahun akan disambut Hari Mental Sedunia. Dan tahun ini membawa tema Mental Health is a Universal Right. Maksudnya, untuk kita menjaga kesihatan ini merupakan hak setiap manusia. Kalau doktor atau puan boleh kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan tema ini, bagaimana sebenarnya kita boleh menghayatinya dalam kita menjaga kesihatan mental kita. Terima kasih Syu. Kalau menurut tema daripada World Federation for Mental Health untuk tahun ini, bagi tahun 2023, mental health is a universal human right, yang mana kita memfokuskan tentang setiap daripada kita ada hak-hak tersendiri, termasuklah untuk mendapatkan kesihatan dan kesejahteraan mental yang baik. Jadi kita nak kata yang setiap daripada kita perlu mendapatkan akses yang baik, perlu mendapatkan akses rawatan yang baik, perlu mendapatkan sokongan daripada komuniti dengan sokongan yang bagus, sokongan yang sepatutnya lah diperolehi, dan juga kita juga perlu bebas daripada stigma ataupun diskriminasi mengenai kesihatan mental itu sendiri. Jadi setiap daripada kita, setiap daripada individu ni ada hak-hak yang perlu ditunaikan, terutama dari sudut kesihatan mental itulah. Dan bercakap berkenaan kesihatan mental ini, ialah kesihatan mental ni dia penyakit lah sebenarnya kan. Jadi bila kita cakap berkenaan penyakit ni, kita nak tahu juga kalau puan boleh kongsikan adakah penyakit kesihatan mental ni adalah sesuatu yang common berlaku di Malaysia? Kalau kita sebut pasal kesihatan mental dan juga penyakit mental, dia mungkin sesuatu yang agak berbeza lah, tetapi
isu kesihatan mental ataupun aspek-aspek penjagaan kesihatan mental yang tak dijaga dengan baik, dia boleh menjurus ke arah penyakit mental tu. Jadi kita perlu menjagalah daripada daily life kita punya pemakanan, tidur, supaya tak menjurus ke arah penyakit mental tu. Sebab kadang-kadang dia boleh menjadi normal. Contohnya macam kita stres kan, daily stress tu normal, ataupun kita burn out di tempat kerja, ataupun seorang suri rumah yang terlalu penat menguruskan anak, itu juga boleh dikategorikan sebagai masalah kesihatan mental. Tetapi bila mana dia dah mengganggu rutin harian, dia dah mengganggu hubungan, mungkin dah tak boleh berjumpa dengan orang, itu mungkin ada seseorang tu mungkin ada gejala-gejala penyakit mental lah. So yang tu perlu dirawat oleh doktor pakar, psikiatri ataupun clinical psychologist lah, yang biasanya antara gejala-gejala common, contohnya seperti dia ada masalah di tempat masalah untuk pemakanan, rutin pemakanan dah berubah, sama ada daripada dia sebelum ni makan macam biasalah pagi, tengah hari, malam, tapi tiba-tiba dia skip pagi sebab dia rasa macam hilang selera, ataupun terlebih makan. Itu pun mungkin juga menunjukkan faktor-faktor ataupun yang menjurus ke arah masalah penyakit mental itulah. Dan juga gangguan tidur, sebelum tidur macam dia overthink, itu juga mungkin boleh menyebabkan, itu juga petanda lah, petanda seseorang itu mungkin juga ada penyakit mental tu. Ataupun kita boleh tengok juga seseorang yang sebelum ni mungkin dia aktif ataupun dia boleh bersosial dengan masyarakat, dan juga dia boleh minatlah dengan kerja-kerja yang dibuat, tetapi dia dah hilang minat. Itu juga merupakan kita boleh katakan gejala-gejala untuk penyakit mental tu. Yalah, kadang-kadang kawan ni dulu kita tengok happy je datang kerja seronok, tapi sekarang kelakuannya sudah berbeza. Itu tanda-tanda sebenarnya itu kan. Kadang-kadang kita tak sedar, kita rasa ataupun kita ambil alih perkara ambil ringan perkara-perkara seperti itu kan. Itu tanda-tanda kesihatan mental yang tidak baik sebenarnya. Dan bila kita cakap berkenaan kesihatan mental ini, pastilah kita mahu memastikan ianya berada pada tahap yang baik bila kita cakap berkenaan kesihatan ini kan. Jadi untuk kita menjaganya juga, kita perlu mengetahui apakah simptom-simptomnya terlebih dahulu, untuk kita mengenal pasti adakah benar kita mempunyai masalah kesihatan mental ataupun tidak. Jadi kalau puan boleh kongsikan, kalau kat Malaysia ni lazimnya apakah antara simptom-simptom awal yang ditunjukkan oleh mereka yang ada gangguan terhadap kesihatan mental? Okey. Kalau kita macam yang saya kongsikan tadi, beberapa perubahan rutin harian seperti pola pemakanan, pola tidur, dan juga kita boleh tengok seseorang yang mungkin sebelum ni dia mampu untuk berfikir secara positif, ataupun dia mampu menangani beban-beban atau stres harian lah, tetapi mungkin ada suatu masa dia dah tak mampu untuk berhadapan dengan semua tu, ataupun dia agak sukar untuk berfikiran secara positif. Itu antara gejala-gejala dia lah. Ataupun kita boleh juga tengok secara fizikal, sakit kepala yang kerap, sakit-sakit di badan, tu juga boleh petanda-petanda lah seseorang yang mungkin dia dah ada gejala-gejala yang kita dah perlu alert daripada awal, supaya dia tak menjadi lebih teruk lah. Ya, jadi apabila kita sudah mengenal pasti simptom-simptom ni, kita akan pergi mendapatkan rawatan, mendapatkan bantuan daripada pakar dan sebagainya. Apa yang kita boleh lakukan sekiranya bantuan-bantuan ini tetap tak boleh membantu untuk kita mencegah daripada kesihatan mental itu menjadi lebih buruk? Okey, untuk dalam aspek penjagaan kesihatan mental ni, kita perlu mendapatkan rawatan yang holistik lah kita panggil, yang meliputi faktor biologi, psikologi, sosial dan juga spiritual. Kadang-kadang mungkin kita rasa seseorang tu dia agak sukarlah untuk orang kata dalam rawatan yang mungkin lebih lama, sebab dia mungkin perbezaanlah daripada aspek-aspek ini. Mungkin dia mendapatkan rawatan, pergi berjumpa dengan doktor psikiatri, tetapi bagaimana pula dengan support daripada ahli keluarga, support daripada kawan rakan-rakan di tempat kerja, itu juga boleh mempengaruhi lah. So
aspek psikologi tu kita boleh tengok juga macam kalau untuk rawatan kita ada psikoterapi lah, boleh berjumpa dengan klinikal psikologis untuk buat orang panggil talk terapi ataupun terapi secara bercakap kan. Dan sokongan sosial tu jugalah penting dari sudut sosial tu, yang mana kita perlu mendapatkan apa orang kata boleh juga mendapatkan support group ataupun berkawan dengan komuniti-komuniti yang positif lah, yang boleh memberi sokongan. Yang bila kita sebut positif ni, dia bukanlah positivity toksik yang mana bila dia mengadu masalah orang kata alam kau ni lemah sangatlah, ada orang terlalu susah kat luar tu, macam tu kan, dia macam terlalu overthink lah kau ni. So benda-benda macam tu kita masyarakat perlu dididik lah macam mana untuk kita merespon kepada orang-orang yang sedang mengadu ataupun bercerita mengenai masalah dia. Dan juga penting juga dari aspek spiritual, yang mana kita perlu untuk apa orang kata dengan ketuhanan dan juga macam mana hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan orang lain, supaya bila kita menjaga hubungan kita dengan orang, itu juga boleh memberi ketenangan kepada kita lah. Kadang-kadang kita memberi kucing makan pun mungkin kita akan rasa kepuasan tu kan. So kita boleh mencari apa makna hidup tu dari pelbagai perkara yang kita minat, selagi mana dia tak bercanggah dengan syariat lah. Okey, Puan, banyak sebenarnya NGO di luar sana yang sentiasa cuba untuk meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap masalah kesihatan mental ini, tidak terkecuali MiCare. Jadi MiCare juga saya difahamkan akan ada satu kempen yang akan dilaksanakan yang berkisarkan tentang kesihatan mental ini. Ya, betul. Kita sekarang sebenarnya kita buat kempen Sarana Kesihatan Mental yang dianjurkan sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia yang dibuat pada Ogos hingga Oktober. So dah berlangsung beberapa aktiviti. Pada bulan 9 hari itu kita pergi ke kempen jalanan di Masjid Besi Putrajaya dan juga di Taman Tasik Permaisuri Ceras untuk berjumpa dengan orang ramai lah, ataupun untuk kita mendekati masyarakat untuk berbicara mengenai kesihatan mental. Sebab kita nak menormalisasikan budaya bercakap mengenai kesihatan mental. Kita tak nak ada tabu lah mengenai kesihatan mental. Jadi kita nak macam mana orang boleh bercakap mengenai penyakit-penyakit fizikal lain, kita juga nak membudayakan untuk orang ramai bercakap mengenai